Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Syarizam Awang. Dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 25 Mei 2023. Kerajaan negeri memandang serius trend kemasukan pertubuhan atau badan bukan kerajaan NGO dari luar yang semakin kerap ke Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia khususnya yang bertujuan menghasut dan membawa rakyat melakukan demonstrasi serta bantahan secara tidak terkawal. Kerajaan negeri akan menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada kerajaan untuk menghalang kemasukan ke negeri Sabah bagi mana-mana pertubuhan-pertubuhan atau NGO atau individu daripada luar Sabah yang mengganggu keharmonian serta ketenteraman awam di Sabah. Dato' Haji Jim menyatakan demikian dalam ucapan penggulungannya dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Dato' Haji Ji turut memaklumkan kerajaan negeri tidak mempunyai perancangan dalam masa terdekat untuk menghentikan pelaksanaan cukai jualan negeri ke atas produk petroleum. Ini kerana kutipan cukai jualan negeri ke atas produk berkenaan telah menyumbang 4.21 bilion ringgit ke atas hasil negeri. Dalam jangka panjang, ia dijangka akan terus meningkatkan pendapatan negeri agar lebih kukuh dan mampan untuk dinikmati rakyat. Jabatan Air Negeri Sabah menyasarkan penurunan kadar air tidak berhasil NRW kepada 54% menjelang akhir tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, kadar NRW negeri setakat ini ialah 56.7%. Antara cadangan ataupun program bagi menangani masalah bekalan air terawat di Sabah adalah dengan membina, menaik taraf, memulih sistem pengeluaran air. Untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan air terawat, sebanyak 20 projek membina, menaik taraf, memulih sistem pengeluaran air telah diberi keutamaan dengan anggaran kos keseluruhannya berjumlah 12 bilion ringgit. Beliau turut memaklumkan hasil kutipan bayaran bekalan air setakat kemarin berjumlah 108.1 juta ringgit yang hanya 36% berbanding sasaran pada tahun ini 300 juta ringgit. Datuk Syahilmi dalam ucapan penggulungan kementeriannya ketika persidangan DUN Sabah turut memaklumkan kadar penggunaan tenaga elektrik di Sabah buat masa ini mencapai tahap maksimum iaitu 1,080 megawatt berbanding 1,032 megawatt pada tahun lepas dan permintaan dilihat semakin meningkat. Momentum penerimaan pelaburan di Sabah dijangka terus meningkat tahun ini. Ia seiring usaha kerajaan negeri menarik lebih banyak pelaburan berimpak tinggi menerusi pelbagai strategi dirangka Kementerian Pembangunan Perindustrian. Menterinya Pung Jinza berkata pihaknya dengan kerjasama Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri telah mengenal pasti beberapa sektor pelaburan tinggi boleh dimanfaat kerajaan negeri iaitu pelaburan berasaskan teknologi hijau, industri hiliran berasaskan sumber sedia ada, industri tenaga yang boleh diperbaharui serta industri berasaskan penggunaan tenaga rendah. Beliau memaklumkan demikian ketika ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Pung turut memaklumkan kementeriannya merancang menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Penjaja dan Peniaga Kecil bagi menyelaras dasar dan hala tuju pembangunan golongan berkenaan secara lebih inklusif. Dalam perkembangan lain, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dalam ucapan penggulungan kementeriannya memberitahu sebanyak 6.5 juta ringgit diperuntukkan kerajaan bagi mewujud dan membaik pulih pasar dan gerai di 7 pihak berkuasa tempatan PBT. Ia melibatkan Majlis Daerah Beaufort, Papar, Pitas, Keningau, Tambunan, Tenem dan Beluran. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan rakyat Sabah agar terus mengambil langkah berhati-hati dan peka dengan gejala COVID-19 meskipun tidak lagi dianggap sebagai satu ancaman kesihatan global. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI komited memastikan usaha pembudayaan dan pemerkasaan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE, modal insan dan kesaling hubungan internet
terus dipertingkat. Menteri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setakat suku pertama tahun ini, peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk meningkat kepada 90.45% berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua 2020. KSTI menyasarkan liputan 4G 100% tercapai selewat-lewatnya pada tahun 2025. Menurut Datuk Arifin, memorandum perjanjian telah dimeterai bersama Petronas Technology Ventures Sdn Bhd untuk menguji teknologi penghantaran data tanpa wayar sekaligus diharap meningkatkan liputan jalur lebar lebih efisien iaitu penghantaran data mencapai jarak 100 km antara dua lokasi khususnya ke kawasan terpencil. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya sempena persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas Datuk Christina Liu dalam ucapan penggulungan kementeriannya memaklumkan 4 langkah strategik utama dirangka bagi tujuan promosi domestik dan antarabangsa sekaligus pemulihan industri pelancongan negeri. Antaranya memperkasa keyakinan konsumer, menyokong penggiat industri, mempertingkat segmen-segmen berpotensi dan membina semula jaringan laluan udara. Manakala ke arah Tahun Melawat Malaysia, Kepkas akan menambah baik kemudahan pelancongan antaranya di Pulau Manukan, Kolam Mata Air Panas Poring Ranau dan penaiktarafan Taman Hidupan Liar Lokawi sebagai Night Safari. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus komited memantau aktiviti penyelewengan barangan subsidi serta kawalan harga barangan di Sandakan termasuk kawasan pulau. Ini bagi mengekang jenayah barangan subsidi serta menaikkan harga barangan keperluan yang membebankan pengguna. Ketua KPDN Cawangan Sandakan Asdi Zukri John berkata, pihaknya akan memperhebat program KPDN Prihatin bagi menyalur bantuan kepada peruncit di kawasan pulau yang sukar mendapatkan barangan untuk pengguna. Pihak KPDN juga akan membantu peniaga di pulau-pulau terlibat untuk proses mendapatkan lesen perniagaan secara dalam talian berikutan kekangan jaringan internet di kawasan berkenaan. Kita fokus kepada pemeriksaan pos lah, point of sale dan juga bot-bot yang ada di sekitar perairan. Sama ada mereka ada membawa barang-barang kawalan tanpa lesen ataupun tidak. Kita telah memeriksa tiga pulau tersebut. Kita dapati barang kawalan yang di bawah projek penyewaan harga barang itu memang ada dihantar oleh transporter. Beliau ditemui pemberita selepas operasi bersepadu di Pulau Libaran, Pamaguan dan Nunuyan Laut 2 Sandakan yang disertai anggota KPDN dan pasukan polis marin. Setakat ini 25 kes penyelewengan direkodkan KPDN melibatkan perairan Sandakan. Pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat negeri akan diadakan di One Borneo Hyper Mall, Kota Kinabalu pada 27 Mei ini. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisah Muhammad Nur memaklumkan ia diadakan serentak di seluruh negara dengan pelbagai pengisian menarik. Antara aktiviti diadakan pada hari pelancaran, pameran agensi di bawah Kementerian Komunikasi Digital KKD, sesi interaktif persembahan tarian tradisional dan basking. Kita mengharapkan kita mendapat kerjasama, sokongan, penglibatan daripada semua lapisan masyarakat dalam semua aspek. Dalam apa-apa juga program dan aktiviti kita, dalam pameran, dalam aktiviti turun padang, aktiviti berkaitan dengan khususnya kibah jalur gemilang dan sebagainya. Kita harap yang ini dapat diteruskan, dapat disemarakkan lagi lah pada tahun ini. Beliau menyatakan demikian di Kompleks KKD Kota Kinabalu. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai program dengan melayari laman Facebook Jabatan Penerangan dan KKD atau portal rasmi www.merdeka360.my. Seramai 125 wanita menghadiri seminar inspirasi wanita madani pembelajaran sepanjang hayat sempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2023 di Kota Kinabalu. Program kerjasama Majlis Penasihat Wanita Sabah, MPWS dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah ini menyaksikan 3 tokoh wanita berkongsi pengalaman dan kejayaan masing-masing.
Program ini merupakan ruang pembelajaran dan inspirasi kepada para wanita untuk cemerlang dalam bidang diceburi. 3 panel penceramah terdiri daripada bekas Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Nur Cahaya Arsyad, penolong kanan Sektor Premier Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Fatimah Sabrina Muhammad dan Ahli Jawatan Kuasa Kecil Gender MPWS, Arkitek Sharon Magdalene Amin. Inilah tujuan kami, mewar-warkan supaya wanita di luar sana bolehlah memberi peluang kepada diri masing-masing. Mendengar bagaimana mereka berkongsi pengalaman masing-masing. Saya ingin mereka menjadi sumber inspirasi kepada wanita di luar sana. Encourage the ladies, wanita-wanita, and I hope they will, most of them will follow our footsteps now, jadi doktor, jadi lawyer, because we need more of wanita. But now we have a lot of wanita, especially in the field of law. Mereka yang ditemui berharap program sedemikian dapat diadakan lebih kerap agar lebih banyak golongan wanita mendapat manfaat. Dewan Usahawan Melayu Sabah mengalu-alukan 3 program pembangunan usahawan dan koperasi dilancarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP di Sabah. Program itu ialah Tunas Usahawan Bumi Putra Tiub, Program Peningkatan Enterprise Bumi Putra BIP dan Program Pembiayaan BR Tani. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah, Datuk Awang Butamam Awang Mahmun berkata, program BR Tani misalnya sangat relevan kerana dapat menyokong inisiatif kerajaan melalui Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan 2021-2025. Kita yakin dengan adanya inisiatif yang ketiga ini, iaitu inisiatif BR Tani ataupun program pembiayaan BR Tani ini, tentunya Sabah boleh menyumbangkan juga pengeluaran makanan yang tentunya akan dapat membantu Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Awang Butamam berkata, ia bukan sahaja membantu usahawan di Sabah mempertingkatkan perniagaan, malah membantu keterjaminan makanan negara. Justru usahawan perlu merebut peluang dalam industri berkenaan. Beliau turut mencadangkan program pembiayaan BR Tani ditukarkan kepada bentuk geran bagi usahawan yang berjaya. Datuk Awang Butamam turut meminta KUSKOP mengadakan lebih banyak jerayawara ke seluruh negeri agar inisiatif dan ketersediaan dana program pembangunan usahawan sampai kepada golongan sasar. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. RTM, especially for you.